Baik, kembali dalam berita wilayah. Kehadiran monsun timur laut membawa rezeki berganda kepada usahawan. Menerima tempiasnya daripada si pembuat kuih tradisional hingga ke golongan petani. Perinciannya bersama Muhammad Azidi Abdullah langsung dari Kelantan. Silakan. Baik, terima kasih. Musim Tengkujuh memberi rezeki kalau rajin berusaha. Itulah yang dilakukan suri rumah Zarin Erniza Mak Saleh yang mampu meraih pendapatan lumayan setelah mengusahakan kuih tradisional berasaskan ubi kayu. Semetelah lagi, ubi kayu mendapat sambutan luar biasa pada musim Tengkujuh. Wartawan Majidah Ismail ada butirannya. Ketika berkunjung ke rumahnya di Kampung Telaga Bata, Kota Baru, ibu dua anak ini sibuk menyiapkan tempahan bersama suaminya, Iman Syafiq Ibrahim. Erniza yang lebih mesra dipanggil Zah berkata idea itu tercetus selepas dia membeli ubi tonyoh dengan seorang rakan pada 2018 yang menjadikannya sumber pendapatan pada musim Tengkujuh. 8 jenis kuih tradisional hasil berguru dengan ibunya termasuk ubi kayu rebus, ubi tonyoh, bokok ubi kayu, sira, pengat, caca dan poli ubi. Melon ni kalau kita tengok benda ni macam viral, bila orang tengok kita buat, orang lain pun akan cuba nak buat juga kan. Tapi bagi saya maintain je cara saya buat, bahan-bahan saya buat, saya tak akan ubah cara daripada resipi mak saya, lagu itulah saya akan buat. Kiranya saya tak akan tukarlah kalau macam setengah kita tengok tonyoh ni ada warna-warni kan. Tapi saya tak buat, saya tetap maintain ke resipi daripada mak saya. Lepas tu dari segi rasa lah, kebanyakan customer saya kalau beli bokor dia kata macam orang zaman dulu buat. Macam orang tua-tua dulu buat, rasa dia adalah benda tu, rasa air tangan tu rasa macam orang lama-lama lah. Bermula dengan 50 kg ubi kayu sehari, pemprosesan melonjak kepada 200 kg. Bekalan ubi kayu tidak menjadi masalah memandangkan bapanya mengusahakan tanaman itu di tanah seluas setengah ekar. Okey, ubi tonyoh original dan juga ubi bokor antara dua produk daripada ubi kayu yang paling terkenal dan mendapat sambutan dari kalangan penggemar ubi kayu di Kelantan, khususnya pada musim Tengkujuh. Wanita gigih ini tidak hanya menjual kuih tradisional secara dalam talian, malah mempunyai 10 ejen tetap di sekitar Kota Baru, Ketereh, Pasir Mas dan Machang. Harga ditawarkan antara RM4 hingga RM5 sebekas. Selepas musim Tengkujuh, fokusnya tertumpu kepada perniagaan catering kenduri atau keraian. Laporan Majidah Ismail, RTM. Setiap kali musim Tengkujuh di Kelantan, kemunculan kuih putu halba sememangnya dinanti-nantikan. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli. Putu halba memiliki tekstur rasa yang tersendiri dengan isi gula Melaka yang cair di mulut dan ditambah seri melalui kelapa parut. Ruzita Amalin Abdullah, antara pengusaha putu halba di Kampung Sereng, Kota Baru. Lebih 30 kg tepung ubi sehari digunakan untuk memenuhi permintaan pelanggan. Okay, walaupun umur saya 24 ke, tapi saya rasa macam tak boleh tinggal kau ni, kena buat soal umur sebabnya saya niat orang dulu ke, tok saya pun buat kau ni juga. Tok saya, arwah tok saya ke apa ke, rasa macam kalau tak buat agak rasa macam tak ada lah. Hilang lah kau ni. Walaupun ada peniaga mempelbagaikan perasa termasuk meletakkan keju pada putu halba, dia tetap memilih untuk mengekalkan keaslian makanan tradisi negeri Cik Siti Wang Kembang itu. Memang putu halba ni dia lebih gula, lebih nisah. Kalau musim hujan ni kita mari beli hari-hari, sedap kan ni. Kalau musim hujan kita mari makan hari-hari lah. Orang dia makan putu halba, kalau raja kat tonyoh. Nama satu tonyoh. Ikat macam zaman budak ke. Tonyoh. Pas macam hok buat dengan dicek tu. Hok tawar macam nyodak tu. Apabila tiba musim Tengkujuh, makanan yang akan dicari-cari oleh masyarakat di Kelantan adalah putu halba. Putu halba sangat sedap dimakan bersama dengan kopi panas dan rasanya sangat-sangat lazat. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM. Sememangnya musim Tengkujuh beri rezeki berganda termasuk kepada petani yang mengusahakan tanah pertanian yang bebas daripada bencana banjir. Di Gua Musang, permintaan dan harga lada solok taming sari dan cili kulai meningkat serta mendapat tempahan tinggi daripada pemborong. Jelas petani muda Muhammad Aiman Yaakob, 2,000 pokok lada solok tamin sari dan cili kulai yang diusahakan secara vertigasi di Kampung Kuala Tol mendapat permintaan tinggi.
400 kg lada mampu dikutip dalam tempoh seminggu untuk dipasarkan ke daerah yang terjejas banjir. Setukujur saya dapat advantage sikit lah sebab kawasan saya ni tak ditenggelami air lah. Jadi kawasan seperti Kota Baru atau Panjang apa, dia musim ni dia tak lendan dia tak lendan jadi kita dapat mengeluarkan hasil, jadi lambakan buah tu tak berlaku lah. Jadi harga pasaran pun meningkat dengan musim orang backwash, musim perayaan, musim kenduri. Beliau menjangkakan hasil tanaman lada dan cili untuk musim ini mencecah 4 tan. Ketika musim tengkujuh, ia dijual RM18 sekilogram berbanding RM10 sekilogram kepada pemborong. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Kelantan, dari sungai hingga ke segara. Palestin pasti merdeka. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih Azidi langsung dari Kelantan.